Baiklah, bertemu kembali dalam Buletin Awani Khas. Sidang Dewan Rakyat telah pun selesai tadi. Kami masih lagi meneruskan perbincangan. Sebentar tadi kita berlintas langsung membawa perkembangan terkini banjir di Pantai Timur serta operasi mencari dan menyelamat di Batang Kali. Kita nak meneruskan perbincangan kita bersama dengan dua tetamu kita melihat kepada update dan juga aspek-aspek penting urus tadbir kerajaan, pemulihan ekonomi dan sebagainya. Dr. Taufik, sedikit berkenaan dengan tadi ada menyebut berkenaan dengan isu persepsi, tanggungjawab, penguatkuasaan. Bercakap soal persepsi ini dan juga penguatkuasaan, saya suka melihat apa yang sedang dilakukan oleh YB Anthony Loke sebagai contoh. Undercover yang dilakukan beliau. Satu perkara. Kedua, Datuk seperti KDN dan juga Datuk Salahuddin Ayub juga Menteri KPDN juga turun padang, tidak memaklumkan pegawai, tidak dimaklumkan pihak kementerian bersama dengan pemandu, pergi pemandu yang tolong rekod video sebagai contoh. Itu membawa, kalau kita bercakap soal persepsi, ia membawa satu persepsi yang positif melihat bahawa menteri sedang buat kerja. Doktor. Rakyat mahukan pemimpin atau ahli parlimen yang bekerja. Kerana rakyat tidak mahu lagi pemimpin yang hanya mesyuarat daripada pagi sampai malam, yang hanya pakai blazer, walaupun aspek itu aksesori ataupun suplemen semata-mata, tetapi apa yang dilakukan oleh pemimpin itu bagi saya perlu dilihat oleh rakyat. Meskipun digunakan media sosial ataupun TikTok, tetapi bagi saya sekurang-kurangnya dapat melegakan rakyat ketika harga barang itu mahal, ketika rakyat berhadapan dengan banjir. Jadi bagi saya dalam konteks politik ini, kita tidak boleh taksub kepada mana-mana parti politik. Kita kena lihat bahawa jika pemimpin ataupun menteri itu menjalankan tugas, kita kena bagi kredit kepada beliau. Saya lihat bukan sahaja dalam konteks ahli politik, malah ada ahli akademik sendiri yang taksub kepada parti politik tertentu. Ini menyebabkan keadaan yang berbahaya kepada masyarakat, kerana rakyat sebelum ini lihat bahawa tempat bergantungan mereka dari segi pencerahan, pemikiran itu kepada ahli akademik. Dan bagi saya dalam konteks ini, apabila menteri ataupun ahli parlimen ataupun wakil rakyat, mereka ini menunjukkan kesungguhan untuk bekerja dan mereka turun ke lapangan, bagi saya ini satu perkara yang perlu kita raih. Jangan kita lihat, ini daripada parti politik yang kerajaan, kita kena sokong, kita wajib nyatakan sokongan. Kalau perkara itu baik, bagi saya tidak ada masalah kita nyatakan bahawa inilah sebenarnya yang perlu ditunjukkan oleh seorang wakil rakyat, kerana nama mereka pun wakil rakyat. Mereka kena berkhidmat kepada rakyat 24 jam. Kalau tak nak berkhidmat 24 jam kepada rakyat, jadi pegawai kerajaan biasa pukul 8 hingga pukul 6 duduk di pejabat, akhirnya balik duduk dengan keluarga. Itu pelambangan ataupun boleh saya nyatakan tugas sebagai wakil rakyat itu perlu diterjemahkan dengan begitu baik. Dan jangan mereka ingat bahawa jika menjadi wakil rakyat itu tugas untuk turun ke lapangan hanya diberikan kepada pegawai-pegawai khas semata-mata, kepada supul, setiausaha politik mereka semata-mata. Hanya turun sekali-sekala apabila ada pilihan raya. Jadi bagi saya yang penting iaitu bagaimana untuk kita rebranding semula wakil rakyat, ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, supaya mereka ada jiwa sayang kepada rakyat, yang bukan hanya turun ke pusat penempatan sementara sekali-sekala pakai boot kuning yang baru keluar daripada plastik ataupun pakai baju batik turun ke lapangan, yang akhirnya menggambarkan mereka ni golongan elit yang tidak faham denyut nadi rakyat. Dan yang kedua, saya lihat apa yang boleh lakukan segera. Saya nak sangat lihat bahawa Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri perkenalkan dua pendekatan ni, iaitu yang pertama, jika kita lihat di Thailand suatu ketika dahulu, pentadbiran Thaksin Shinawatra, beliau masuk perkenalkan taksonomik, satu dasar ekonomi untuk membantu golongan misalnya pesawah, peladang, yang akhirnya beliau disayangi oleh golongan-golongan ini. Bagi saya yang boleh dilakukan oleh Datuk Seri Anwar, kemukakan satu model ekonomi yang boleh saya katakan Anwarnomics, ataupun kita lihat yang boleh membantu rakyat itu sendiri, bebaskan institusi. Kalau kita lihat dalam institusi pendidikan itu sendiri, kita ada sekolah. Jangan kita hanya latih pelajar-pelajar sekolah setiap tahun padam mural, lukis mural baru. Kita kena latih
ya, anak-anak pelajar kita bagaimana untuk bertani di sekolah, hasilnya itu dibawa pulang balik kepada keluarga, dapat menjimatkan dan kemudian dijual sebahagiannya. Kita terlalu rigid dengan pemikiran bahawa sekolah belajar nombor, belajar angka, ya, hanya sekitar perkara tersebut semata-mata. Kita lihat bagaimana sekolah-sekolah Cina, ya, mereka ada bangunan yang begitu gah, ya, mereka menjalankan perniagaan untuk membantu, ya, pembangunan sekolah itu sendiri. Jadi kita kena contohi beberapa perkara yang baik untuk dibawa masuk semula kepada sistem pendidikan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi saya untuk menilai bagaimana misalnya manifesto atau apa saja dasar yang diperkenalkan, ya, kita kena ada satu parameter. Ya, kalau kita lihat di Mesir sebelumnya ada morosimeter. Apa salahnya kita perkenalkan anuometer untuk lihat bagaimana sejauh mana apa yang telah dilaksanakan oleh Perdana Menteri ataupun menteri-menteri kabinet. Jangan kita lagi terikat dengan KPI menteri kementerian yang sebelum ini menteri nilai satu sama lain yang akhirnya dapat markah 80 lebih, 90 lebih. Siapa yang menilai? Yang perlu kita lihat dalam konteks hari ini iaitu rakyat menilai bagaimana pendekatan platform untuk menilai menteri itu menerusi referendum. Saya suka tegaskan referendum ini sangat penting. Ya, kita ada SPR kena gunakan platform tersebut bukan sahaja setiap kali pilihan raya, tetapi referendum itu untuk membantu rakyat memberi respon kepada apa dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan. Dan kita lihat sebelum ini dasar pertanian yang tidak memberikan satu impak yang begitu baik kepada rakyat. Ya, misalnya di Kedah nak diperkenalkan sebelum ini tanam padi atas bumbung, yang akhirnya rakyat lihat ini tak masuk akal. Ya, nak dasar pertanian yang betul-betul, ya, membantu rakyat keluar daripada kehidupan mereka yang sukar, yang akhirnya pertanian itu bukan dilihat sebagai satu menyara kehidupan mereka semata-mata, tetapi sebenarnya sebagai satu ekonomi penting kepada negara kita. Ya, saya suka bercakap mengenai kepimpinan ini, melihat kepada barisan pemimpin kerajaan yang ada ini. Kepimpinan itu secara umumnya teruji ketika berlakunya krisis. Dan ketika ini kita juga bakal berhadapan dengan krisis ekonomi dan paling dekat ketika ini bencana banjir. Sir Winston Churchill, Perdana Menteri UK, sebelum ini mungkin rekod pentadbirannya tidak begitu baik, tetapi ketika UK diambang kekalahan, dia menonjolkan kepimpinannya di situ, dan di situlah titik ataupun detik period waktu ia diingati. Bagaimana Dr. Taufik melihat pemimpin-pemimpin yang ada ni? Kita bukan bercakap mengenai soal pemimpin besar dari sudut kedudukan di dalam pentadbiran kerajaan, Perdana Menteri, tapi sekecil-kecil pemimpin layer of leadership ni dari peringkat bawahan, ahli majlis ke, ketua cabang ke, ketua bahagian ke, boleh mula mainkan peranan. Inilah bukanlah mengambil kesempatan, tetapi rakyat sedang berhadapan dengan krisis sara hidup, dan krisis yang lebih terang ketika ini banjir di Pantai Timur itu. Ya, sebab itu kena turun ke lapangan. Ahli majlis jangan lihat mesyuarat itu sebagai satu tempat untuk dapat elang semata-mata. Ya, ketua kampung kena bergerak dengan begitu misalnya tegas, begitu cekap untuk memastikan bahawa mereka ini sebenarnya suara kepada rakyat. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Hakim tadi, kita sebenarnya berada dalam satu suasana perang dalam konteks yang baru. Sebab itu di awal misalnya dalam perbincangan sebelum ini, saya nyatakan bahawa kabinet yang dibentuk hari ini kabinet perang. Ya, kita perang terhadap harga barangan, kita perang terhadap kehidupan rakyat yang begitu sukar di luar sana, dan rakyat menanti-nantikan apa yang dibawa oleh pemimpin serta kerajaan. Dan bagi saya, kepimpinan melalui teladan itu perlu ditonjolkan segera. Jangan kita hanya sekadar aksesori semata-mata. Dan kita perlu tunjukkan bahawa ya, kerajaan juga bersedia dengan segera untuk menangani isu-isu kebajikan rakyat, ya, ketika suasana dalam keadaan harga barangan yang begitu naik mencanak. Bagaimana kerajaan menguatkuasakan dengan harga barangan, dan pada waktu yang sama kita kena lihat, ya, adakah, ya, tindakan-tindakan drastik, ya, apatah lagi kita lihat dalam musim cuti persekolahan, ya, nak masuk pembukaan cuti persekolahan nanti, nak beli baju, nak beli apa berkaitan dengan barang-barang persekolahan. Jadi ini perlu difikirkan secara menyeluruh bagaimana untuk membantu rakyat.
Kalau sekadar one off yang bagi saya kalau bawa RM50 sekarang, pergilah kepada mana-mana pasar raya, apa barang yang kita boleh dapat? Ya, hanya beberapa toiletries dan akhirnya kita lihat perkara ataupun yang kita mahukan iaitu harga barang diturunkan itu tidak masih mencapai matlamat yang kita mahukan. Kita bercakap tentang soal telur, ya, sampai kita perlu import telur daripada luar negara. Tak cukup lagi ke ya peladang-peladang di negara kita? Kita tidak mahu menggunakan penguat kuasa kita untuk cek di ladang-ladang adakah betul ayam tu tak bertelur. Takkan sampai tahap sedemikian. Ya, saya berpandangan yang paling penting iaitu bagaimana institusi-institusi kerajaan berkaitan dengan pertanian ini jangan kita kekalkan mereka dalam situasi ataupun environment yang kerja yang sama. Misalnya hanya duduk mesyuarat, hanya duduk berbincang dasar, tetapi mereka perlu merancang bagaimana untuk kita terlibat serta dalam proses pertanian itu sendiri. Kalau kata ayam tak cukup, ya, misalnya kita ada farmer, nafas, institusi-institusi ini perlu keluarkan satu semangat, ya, bajet untuk kita realisasikan bahawa institusi ini ada ladang ayam, ada telur ayam. Jadi kita tidak ada masalah untuk bergantung kepada kartel-kartel. Bagi saya kalau kita masih lagi bergantung kepada kartel, akhirnya 5-10 tahun yang akan datang kita akan berhadapan dengan keadaan yang sama. Ya. Ini satu realiti sebenarnya yang perlu ditangani dengan baik. Dan dalam masa sama, saya nak pergi kepada Dr. Mus. Dr. Mus, apa yang disebutkan oleh Dr. Taufik itu secara menyeluruh, ya, melihat bagaimana perlu dilakukan usaha-usahanya. Tetapi welfare yang ditekankan oleh Dr. Mus awal tadi, welfare, kebajikan itu, kebajikan rakyat itu penting. Buatlah polisi bagaimanapun, umumlah apa pun, turunlah ke lapangan macam mana pun, ambil hati itu tak boleh bayar bil. Hakikatnya, pujian ataupun mural jururawat ketika COVID tak boleh bayar bil tekanan kos hari hidup mereka, kan? Bahasanya mungkin agak kasar, tetapi hakikatnya bil perlu dibayar. Bagaimana pula dengan kita lihat keadaan sekarang ini, mangsa-mangsa banjir. Ini rumah habis tenggelam semua ni. Nak buat wiring balik, kalau yang nasib tak baik, runtuh dah tembok, bumbung semua. Benda ni bukan bayar dengan ikhlas, bayar dengan duit. Bagaimana kerajaan boleh mainkan peranan, barisan kepemimpin yang ada, kabinet yang ada sekarang ini boleh melihat kepada isu-isu seperti ini. Sebab mereka ini, kalau dah jatuh terduduk, nak bangkit semula ni bukan senang. Kalau kita bankrupt ke apa, lagilah susah. Itu contohlah kalau Kuala Putihnya. Tapi untuk di lapangan seperti di Pantai Timur ni, kalau dah runtuh rumah pun tak ada, bagaimana ini boleh dilakukan? Bukan hanya sekadar aksesori ataupun kosmetik semata-mata, tetapi memperkasakan penduduk itu sendiri. Okey, terima kasih pada saudara Hakim. Okey, saya setuju dengan apa yang Dr. Taufik katakan, turun padang. Kita berulang kali begitu kan, sebab saya rasa pemimpin ni dia sebagai satu yang kita panggil khalifah dalam Islam. Okey, maksudnya dia kena turun padang, dia kena lihat seperti mana yang saya ulangkan tadi, kalau boleh, kalau turun padang tu janganlah bawa pegawai-pegawai dan jangan maklumkan kepada orang-orang pegawai-pegawai di bawah, dia bersedia dah. Dia hantar tempat yang tak ada masalah, mungkin bila fasiliti dia lengkapkan dan sebagainya. Kalau boleh kita tak nak. Kita nak dia macam dia mengibaratkan seperti mana yang di Pertuan Agong pernah buat. Dia Pertuan Agong kalau dia pergi dia tak beritahu, tak ada protokol, dia turun macam tu. Saya tengok masa dia Pertuan Agong, masa Kelantan hari tu pun, masa yang sekarang Pahang pun, dia turun padang. Bila dia turun padang di situ, dia nampak apa yang diperlukan. Kita bagi satu iktibar lah yang berlaku di Selangor, di Lebah Kelang. Kalau di Selangor, hari tu di Hulu Langat dan Shah Alam, malah rakan saya pun terkesan, rumah dia tenggelam, malah di Hulu Langat rumah hanyut, tinggal tangga saja. Jadi macam saudara Hakim kata tadi, rumah bukan murah. Sekarang ni tak dapat 200,000, jangan mimpi nak duduk atas tanah. Kita duduk dekat atas-atas tu. Jadi saya rasa takkan dia nak beli rumah terus dia duduk kat atas, tak boleh. Dia ada tanah. Jadi diperlukan duit sokongan, bantuan untuk dia menapak rumah itu dan bagaimana kerajaan boleh bantu. Jadi kalau di sini, bila dia turun padang di sini ataupun dia perlukan kepakaran daripada nasihat orang lain dan sebagainya, saya rasa mereka boleh buat keputusan dengan baik. Seperti mana saya tengok mudah. Saya tengok contohlah kerajaan negeri Selangor. Kerajaan negeri Selangor ni selalu dia cepat respon.
Sekarang ni dahulunya Barisan Nasional adalah pembangkang, masuk politik sikit lah. Sekarang ni Barisan Nasional dah jadi kerajaan. Okey, kita boleh bayangkanlah PRN yang akan datang. Tapi mudah-mudahan dengan kerajaan yang kita anggap sebagai satu kerajaan yang cepat respon. Okey, saya tengok download sahaja borang tu dah ada dekat website. Dia dah update semua YouTube. Jadi rakyat dah tahu bantuan apa yang mereka boleh tekan, hantar borang. Kalau boleh, bila hantar borang tu dekat siapa? Dan apa tindakannya? Apa responnya? Dapat ke tak dapat? Itu adalah peranan kaki tangan kerajaan ataupun agensi kerajaan jika rakyat menghadapi masalah. Okey, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat, okey, saya bagi satu lagi contoh dekat Kelantan dan Terengganu lah. Sebab isteri saya orang Kelantan. Diorang dah bersedia dah setiap tahun untuk banjir. Tapi terus terang cakap, tiba-tibalah banjir itu merosakkan rumah mereka. Macam mana? Jadi mesti ada satu allocation seperti mana Dr. Taufik kata, takkan nak bagi RM50, takkan nak bagi RM100. Satu nilai yang mestilah besar, yang mana mereka cukup untuk hidup dalam beberapa bulan. Cuba bayangkan, kalau nak, senang macam inilah. Kalau dah turun padang tu, jangan fikir kita adalah agensi, ataupun kita menteri, kita yang di-Pertuan Agong, ataupun kita apa. Bayangkan kita adalah apa yang mereka alami. Kita bayang kita mangsa lah. Jadi apa yang kita perlu? Kadang-kadang kita tak perasan pun. Makanan dah cukup, berlebihan, membazir dan sebagainya. Tapi tiba-tiba tak cukup. Contoh, Pampers anak, tak ada. Buku sekolah, tak ada, contoh. Jadi benda-benda itu hanya dapat dibuat keputusan bukan di meja mesyuarat sahaja. Dia kena turun padang. Itu yang saya harapkan dengan adanya barisan kepimpinan yang sekarang. Betulkan apa yang tak betul yang lepas, dan perkasakan apa yang ada yang berjaya. Saya kata tak berjaya, memang ada yang berjaya, dasar yang bagus yang memang ada, tapi kita nak fikir, terus terang cakap, sekarang mudah. Kamu gagal buat keputusan, kamu gagal buat tindakan, rakyat akan tunjukkan di dalam pilihan raya. Jadi apa yang saya katakan di sini, apa yang you buat silap, sekejap je viral. Okey, jadi saya harap dengan kerajaan yang ada ini, contohlah bagi Kelantan dengan Terengganu ni sebenarnya mereka dah bersedia, tapi terus terang cakap, bersedia pun elektrik itu kalau rosak saya rasa kena repair. Berapa ribu? Bukan 100, 200 boleh repair. Bergelap macam mana? Jadi macam-macam mereka kena fikir. Senang cerita, before peralihan nak pergi ke PPS and then after. Okey. Okey. Alright, Dr. Mus, kita ada berbaki lebih kurang dalam 4 minit. 2 minit seorang. Saya bagi ruang kepada Dr. Mus. Melihat kepada, pertamanya, sudah tentu kita memerlukan reformasi institusi itu perlu dilakukan. Reformasi struktur itu perlu dilakukan. Dalam konteks ekonomi, adakah Malaysia bersedia melakukan reformasi struktur, terutama dalam konteks ekonomi, dalam kita nak mendepani cabaran 2023? Doktor, secara ringkas. Okey, terima kasih Saudara Haris. First kali, kalau semua perasan lah, dari segi ekonomi, dulu ada unit perancangan ekonomi. Kalau bila tanya dengan pelajar ekonomi sendiri pun, dia tanya unit perancangan ekonomi itu apa? Dia orang tak tahu kat mana berada di situ. Maksudnya di bawah JPM, yang mana yang itu adalah unit perancangan ekonomi sebenarnya nadi kepada negara sebenarnya untuk apa-apa projek, sama ada sekolah dibina atau tidak, jalan raya repair atau tidak, sebenarnya unit perancangan ekonomi yang akan screening perlu atau tidak projek itu. Manakala MOF adalah agensi yang akan memberi kewangan kepada EPU itu sendiri. Betul. Tetapi sekarang dia dah jadi kementerian. Bila jadi kementerian, bermaksud tugasnya dah semakin besar dan semakin berat dia punya amanahnya. Jadi bila kementerian ini telah dijadikan satu kementerian, maksudnya mereka perlu juga berjalan seperti kementerian. Maksudnya di sini, Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi dan kementerian-kementerian lain yang berkaitan ekonomi, kos sara hidup, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, kos sara hidup, Kementerian Pertanian, Peladangan, Kementerian Sumber Manusia, saya tak payah sebutlah, banyak telekomunikasi, semua kena bersama untuk pastikan apa yang rakyat rasa, apa yang rakyat alami untuk kos sara hidup, terutamanya pasaran buruh, terutamanya mudah-mudahan kita kembali kepada yang dulu. Okey, terutamanya masalah global yang kita akan hadapi mungkin pada masa akan datang. Dr. Taufik, sudut politik pula bagaimana ni? Ini persediaan 2023 ni.
Ada analogi Rom tidak dibina dalam tempoh satu hari. Ya. Maka kita kena bagi peluang kepada kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Termasuklah kita bagi peluang kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri. Dan tidak adil sebenarnya kalau kita hanya sekadar menilai di peringkat awal ini dan kemudian kita menghukum ataupun kita menyatakan bahawa mereka tidak mampu melaksanakan kerana masih baru lagi sebagai kerajaan. Itu yang pertama. Jadi kita kena ketepikan perbezaan politik dan ketaksupan politik bukan sahaja di peringkat akar umbi tetapi juga sehingga sebagai ahli akademik. Ini perlu diketepikan. Dan yang kedua, saya meletakkan keyakinan dan saya mahukan bahawa negara kita bergerak dengan lebih hebat selepas ini kerana kita lihat kita sudah tercedera dengan begitu lama. Kita sudah terluka dalam perkembangan politik, perseteruan politik antara satu sama lain. Dan saya yakin sebenarnya kalau kita akhirnya membentuk satu semangat kerjasama antara satu sama lain dan ahli-ahli politik tidak berpolitik sepanjang masa, sudahlah kita sudah berakhir PIU 15 yang lalu kerana kita tidak mahu mengulangi tindakan-tindakan yang lama. Kita bercakap tentang soal politik daripada hari pertama keputusan keluar hinggalah keputusan PIU yang akan datang. Ini bagi saya sudah lapuk, sudah tidak boleh relevan kita bincangkan lagi kerana kita sekarang berada pada satu tahap kita ingin memperbaiki negara kita. Biar siapa pun menjadi pemimpin tetapi mereka kena ingat bahawa mereka ada amanah yang perlu mereka lakukan. Kejujuran dalam politik, jangan politicking sepanjang masa kerana rakyat akan memerhatikan setiap tindak tanduk pemimpin-pemimpin. Kalau rakyat tidak suka, rakyat bosan dengan perkembangan politik negara, mereka akan hukum pemimpin-pemimpin dalam PIU yang akan datang. Okey. Baik. Ini saya kira satu wake up call sebenarnya kepada para pemimpin. Bagaimana mereka sepatutnya melaksanakan tugas dan amanah yang telah diberikan kepada mereka dan juga membuktikan bahawa rakyat adalah Bos yang sebenar. Yang sebenar. Baik. Dengan itu kami mengakhiri Buletin Awani Khas membawakan sempena dengan sidang pertama Penggal Pertama Parlimen ke-15 2022 yang sudah berakhir dengan kelulusan bajet mini berjumlah 1.107 bilion ringgit yang sudah diluluskan. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu di studio, Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM dan juga Dr. Mustaza Mansur. Nanti boleh datang lagi. Kena datang lagi ni Dr. Mus. Ketua Kluster Mikroekonomi Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari UKM berkongsi pandangan bersama kami pada hari ini. Dan ya, sudah tentu kita menantikan sidang Dewan Rakyat yang akan diumumkan insya-Allah tahun hadapan. Titah Agung, bajet dan pelbagai lagi kita nantikan. Sekian sahaja Buletin Awani Khas untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Dan saya Kiraman. Jumpa lagi. Assalamualaikum.